record. Okay. So apa yang best tentang bab 4 ni adalah dia banyak membicarakan tentang penyata lah. Okay. Apa yang perlu ada dalam sesebuah penyata. Okay. Dalam perniagaan, akaun di mana ada akaun jual beli, semua tu kita perlukan catatan, okay, record, kena ada record. Okay. So jom kita tengok apa yang kita akan belajar hari ni. Okay, penyata kewangan perniagaan. First kita akan lihat kepada pengenalan. Okay, pengenalan kepada penyata kewangan. Okay, apa yang ada dalam penyata, berapa jenis penyata yang ada. Okay, dan seterusnya apa yang butiran yang ada dalam penyata kewangan tersebut. Dan yang ketiga, pihak berkepentingan kepada penyata kewangan. Okay, pihak apa yang penting untuk yang perlu kepada penyata kewangan ni, dan seterusnya apa kegunaan penyata kewangan terhadap dalam operasi kewangan, okey, dalam sesebuah perniagaan lah. Dan yang keempat, yang kelima, mentafsir, macam mana kita nak tafsirkan penyata kewangan tu. Kita nak tengok dari segi apa, macam mana kos bahan tu apa, okey, kos berubah tu apa, kos tetap tu apa, okey. Dan yang terakhir, membuat justifikasi terhadap kedudukan kewangan. Okay, justify. Okay, tengok kalau dia punya kewangan okey ke tak. So tengok, nak tahu sesebuah perniagaan tu maju atau tidak, tengok dari segi dia punya kewangan. Okay, kalau dia pandai uruskan dia punya kewangan, maka dia punya sistem tu teraturlah lebih organize dan boleh nampak perniagaan dia maju. Okay, sebab dia pandai handle, pandai organize penyata. Okey. Seterusnya, okey, kita masuk kepada yang pertama. Okey. Okey. So hari ni cikgu tak nak go through banyak terus. Okey, cikgu nak one by one. Okay, nak kenal penyata kewangan tu macam mana. Okey. So hari ni kita akan pergi kepada bahagian pengenalan dan butiran apa. Okey, kalau sempat kita masuk butiran apa yang ada dalam penyata kewangan. Okey. So pengenalan yang pertama, okey. So penyata kewangan perniagaan, definisi apakah yang dimaksudkan dengan penyata kewangan perniagaan. Okey. 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 Penyata kewangan terbahagi kepada berapa? Okey. Kalau berdasarkan buku notes ni, dia kata, dia cakap penyata kewangan ni ada 4. Okay. Ada yang mengatakan okay, ada yang mengatakan ada dalam buku teks. Okay, so kita refer kepada buku teks lah. Dalam buku teks, okay, ada 3 jenis penyata kewangan yang perlu awak tahu. Cikgu nak awak hafal je sekarang apakah 3 penyata kewangan tersebut. Okay, yang pertama, penyata pendapatan. Okay, ingat, penyata pendapatan. Nanti awak nak buat kerja khusus, if ada kerja khusus lah, kalau awak perlu siapkan. Okay. Penyata ni perlu untuk awak buat kerja khusus tu. Okay, kerja khusus tu. Okay, so penyata pendapatan. Yang kedua adalah penyata aliran tunai. Okay, yang ketiga adalah penyata kunci kira-kira ataupun kunci kira-kira. So apakah 3 ni? Okay.
Berdasarkan buku notes yang cikgu ni dia kata ada 4. Yang last tu dia kata penyata ekuiti pemilik. Tapi it's okay yang tu. Okay, kita fokus dulu kepada yang 3 ni. Okay, yang 3 ni sangat penting dalam sebuah perniagaan. Okay. So ini adalah jenis-jenis penyata kewangan yang perlu awak tahu. Okay. Okay, kita pergi kepada definisi penyata kewangan. Definition, okay. Maksud apakah penyata kewangan? Okay. Okay. Penyata kewangan adalah merupakan satu bentuk laporan, okay. Laporan ataupun catatan, okay, yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Okay. So setiap perniagaan dia akan ada penyata kewangan. Okay. Dia perlu ada sebab dia nak untuk masa hadapan ia sangat penting. Okay, untuk memajukan sebuah perniagaan, okay, kita perlukan penyata kewangan. Jadi penyata kewangan ini dalam bentuk laporan ataupun statement, okay, statement, laporan catatan, okay, bagi mengetahui awak punya perniagaan, okay, nak tahu kedudukan kewangan awak tu adakah stabil, rugi, untung ke, okay. Bagi suatu tempoh tertentu, tempoh tak kisah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, okay, 10 tahun, okay. Okay, apa yang perlu ada dalam penyata kewangan tersebut? Okay, apa yang perlu ada? Biasa dalam penyata kewangan dia perlu ada everything, okay, maklumat, okay, maklumat tentang untung rugi, nilai aset yang awak ada, okay, liability hutang, equity, okay, semua ni perlu ada dalam penyata kewangan. Okay, lagi apa? Okay, jadi bila adanya penyata kewangan ni, pihak yang berkepentingan dia dapat mengukur dan menilai sesebuah perniagaan melalui analisis nisbah. Okay, nanti kita akan belajar yang tu. Okay, analisis nisbah. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi kepada penyata yang pertama adalah penyata pendapatan. Okay. So apa itu penyata pendapatan? Okay, penyata pendapatan adalah merupakan, okay, ataupun penyata yang terdiri daripada akaun perdagangan dan akaun keuntungan. So ada dua. Ada akaun perdagangan dan ada akaun keuntungan. Okay. So akaun perdagangan tu yang macam mana? Akaun keuntungan tu ada apa? Okay. Akaun perdagangan ada jualan bersih. Okay. Ada kos jualan. Okay. Jualan bersih tu macam mana? Hasil jualan bersih yang awak dapat setelah dah tolak semua dengan kos jualan. Okay, so kos jualan tu berapa kos yang awak perlukan untuk awak buat awak punya jualan. Okay, pengeluaran awak tu. Okay, dan perlu ada akaun untung rugi. Okay, so dalam akaun untung rugi perlu ada apa? Ada hasil dan belanja. Okay, ada kos belian, belanja berapa, okay, belian bersih, hasil. Okay, so bila awak dah total semua akan dapat untung bersih, okay, untung bersih. So kalau orang tanya penyata pendapatan tu apa? Okay, so ini adalah definisi dia, terdiri daripada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okay. So awak perlu beritahulah sedikit sebanyak dalam akaun perdagangan tu ada apa? Ada jualan bersih, ada kos jualan, dalam akaun untung rugi ada hasil, ada belanja. Okay. So ini adalah penyata pendapatan. Okay. Seterusnya adalah penyata kunci kira-kira. Okay. Penyata kunci kira-kira ataupun kita boleh
penyata kunci kira-kira ataupun kita boleh katakan dia sebagai penyata kedudukan kewangan. Okey, kalau dalam soalan biasanya ada dia bagi, kadang-kadang dia letak penyata kunci kira-kira, kadang-kadang dia letak penyata kedudukan kewangan. So dua tu adalah hanya sama je. Okey. Maksud dia sama je penyata kunci kira-kira. Okey, penyata kedudukan kewangan sama je dengan penyata kunci kira-kira. Jadi jangan confuse. Kalau in case kalau soalan keluar apakah yang perlu ada dalam penyata kedudukan kewangan? Kalau awak dah confuse, yang mana satu tak pernah belajar. Okey, sebenarnya dia adalah sama sahaja dengan penyata kunci kira-kira. Okey. So apa tu penyata kunci kira-kira? Okey, penyata kunci kira-kira merupakan penyata kedudukan kewangan yang menunjukkan harta dan hutang perniagaan. Okey. So awak tengok dekat situ ada okey. Okey, mengandungi butiran aset, okey, assets. Harta yang awak ada berapa? Okey, harta awak ada berjuta-juta, berbilion-bilion dalam awak punya perniagaan. So itu adalah dikira sebagai kunci kira-kira. Ada aset semasa, ya ada aset bukan semasa. Aset semasa tu macam mana? Aset bukan semasa tu macam mana? Nanti kita akan go through. Okey. Dan seterusnya hutang perniagaan, liability. Okey, liability adalah hutang perniagaan. Okey, sama ada liability semasa ataupun liability bukan semasa. Okey. Seterusnya perlu ada dalam kunci kira-kira adalah equity pemilik dan juga ambilan. So, okey. So itu hanya secara ringkas, okey, apa itu penyata kira-kira. Okey, penyata kunci kira-kira. Okey. Sekejap ya. Sekejap. Fatah belum masuk lagi. Okay, tak apalah. Okey. Dan seterusnya, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh unmute tanya, okey. Ataupun awak boleh chat. Okey. Dan seterusnya. Okey, penyata yang ketiga adalah penyata aliran tunai. Okey, penyata aliran tunai. So apa itu penyata aliran tunai? Okey, penyata aliran tunai biasanya kalau macam ada apa-apa awak dapat bayaran ataupun awak buat bayaran, okey, awak perlu ada simpan rekod. Okey, bagi suatu tempoh tertentu. Maksudnya sama ada hari, setiap hari, okey. Hari ni awak buat perniagaan, okey, contoh awak beli tomato, awak beli barang-barang, okey. So awak simpan, awak record dia punya aliran tu, okey. Apa yang awak dah guna duit untuk hari ini, okey. Dan macam mana awak nak arrange untuk keesokan pula, okey. So biasanya penyata aliran tunai ni dia merupakan punca perolehan ataupun penggunaan dana, okey, penggunaan wang tunai, duit perniagaan bagi suatu tempoh tertentu, okey. Tak kisahlah 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, okey. So apa yang perlu ada dalam penyata aliran tunai, perlu ada baki, B/B. B/B tu dia singkatan, tak tahulah dia punya ni, tapi baki B/B tu maksud dia baki awal yang ada. Okey, baki awal, okey, perlu ada penerimaan, okey, terima peroleh berapa, okey, wang tunai ataupun dana apa-apa, dan perlu ada pembayaran awak punya company ada buat pembayaran berapa untuk apa, pembayaran gaji ke apa-apa, sewa ke, okey. Dan yang yang keempat pula ada lebihan, okey, lebihan ataupun kurangan.
daripada yang awak buat dari segi pembayaran dan penerimaan tadilah. And then yang baki H stroke B itu adalah baki akhir. Okay. So baki akhir. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada 4.2. Okay. Butiran dalam penyata kewangan. Okay, so sebelum tu cikgu nak include dalam, sepatutnya ada include apa dalam pengenalan tadi ada belanjawan kos. Okay, perlu ada kos berubah. Okay, kos tetap. Okay, ada jenis kos yang perlu awak tahu. Okay, ada kos berubah, kos tetap. Okay, yang tu mungkin dalam ada dalam butiran nanti kita akan belajar. Okay, so seterusnya 4.2 butiran dalam penyata kewangan. Okay, butiran dalam penyata kewangan. Okay, sorry, cikgu lupa nak tukar kat bawah tu dia punya ni. Sekejap. Okay, butiran yang perlu ada dalam penyata kewangan. So macam mana rupanya penyata kewangan, penyata pendapatan, macam mana nak arrange, macam mana nak kira. Okay, so dia ada formula dia. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana. Okay, untuk hari ini cikgu akan ajar just pengenalan dulu. Okay, nanti next time kita akan cuba buat kira-kira ataupun kita akan tengok macam mana nak buat kira-kira tu. So untuk hari ni cikgu nak awak tahu dulu apa yang perlu ada dalam butiran penyata kewangan. Okay, so tak nak bagi awak pening-pening. Okay. Okay, yang pertama adalah penyata pendapatan. Okay, penyata pendapatan. Okay, jom kita tengok. Perlu ada kita cuba tengok dulu contoh penyata pendapatan. Tak nak buka dia pula. Tengah loading. Okay. Okay, so boleh refer buku teks muka surat 100. Okay, nampak tak? Kalau nampak buat good. Semua orang ada buku teks kan? Okay, ada buku teks kan semua? Okay, so butiran yang perlu ada dalam penyata kewangan, penyata pendapatan. Okay, so kat sini boleh tengok contoh yang ada dalam penyata pendapatan. Okay. Okay, syarikat XYZ Enterprise. Okay. Kat sini cikgu nak buat tulis. Okay, awak tulis dalam penyata pendapatan apa yang perlu ada dalam penyata pendapatan. So yang pertama tulis perlu ada nama perniagaan. Okay, maklumat yang perlu ada dalam penyata pendapatan. Yang pertama adalah tulis nama perniagaan. Okay, nama perniagaan ataupun ni tajuk ni. Contoh nama syarikat apa. Okay, contohlah restoran nasi lemak, restoran nasi kukus, syarikat Global Enterprise apa-apa. Okay, so itu adalah nama perniagaan, tajuk perniagaan awak. Okay. Seterusnya
Yang kedua, tulis Yang kedua adalah tajuk penyata. Tajuk penyata. Contohnya dekat sini, penyata pendapatan, akaun perdagangan dan untung rugi. Kat sini dia punya tajuk. Tajuk bagi tahun berapa? Berakhir pada 31 Disember 2016. Contoh. Contoh bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. So perlu ada yang pertama tadi nama perniagaan, syarikat apa-apa. Yang kedua perlu ada tajuk. Tajuk penyata. Boleh? Yang ketiga, tulis Yang ketiga perlu ada hasil perniagaan ataupun kita dipanggil sebagai hasil jualan perniagaan. Hasil perniagaan lah. Hasil jualan. Yang ketiga hasil perniagaan. Tulis. Yang mana hasil perniagaan? Yang mana hasil perniagaan? Yang ni 567,320. Itu adalah hasil perniagaan. Hasil perniagaan, hasil jualan lah. Ni. Boleh tengok nanti cikgu akan bagi awak dulu sini, jangan risau. Tapi untuk yang cikgu suruh tulis tu awak salin dulu. Nanti awak akan tahulah. So jualan. Awak boleh catat mana-mana. So perlu ada hasil perniagaan, hasil jualan. Yang seterusnya, yang keempat. Perlu ada kos jualan. Kos jualan yang mana? Awak boleh tengok dekat sini. Kos jualan yang mana ni? Inventory awal. Inventory awal. Kos jualan. Inventory awal, belian, ulangan belian. Perlu ada kos jualan. Yang ni kita panggil yang 278,334 ni. Yang ni inventory awal ni adalah kos jualan. Boleh? Yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, perlu ada hasil operasi jualan ataupun hasil operasi perniagaan. Hasil operasi perniagaan. Hasil operasi perniagaan yang mana? Boleh tengok dekat dalam ni. Mana ni? Dekat dengan kos jualan. Ini hasil. Hasil ni adalah hasil lain lah. Hasil operasi perniagaan. Setelah awak dah kira-kira ni. So dia ada kira-kira dia. Jangan risau. Jangan perlu ingatlah kira-kira itu. Nanti kita akan belajar lagi lebih detail. So perlu ada hasil. Yang kelima ada hasil operasi perniagaan. Yang keenam. Perlu ada belanja operasi perniagaan. Belanja operasi perniagaan. Dah. Belanja operasi perniagaan yang mana? Yang ni lah. Sewa insurans gaji ni. Ini adalah belanja operasi perniagaan. Belanja operasi perniagaan. Yang ketujuh. Perlu ada untung atau rugi perniagaan. Untung atau rugi perniagaan. Yang mana? Yang ni lah untung bersih ni. Sama ada awak ada untung ataupun awak rugi. Untung bersih. Untung atau rugi. So, boleh tak? Boleh ke tak? Boleh tangkap tak yang teacher minta tulis tu? Tak apa, kita tulis sekali lagi dalam sesebuah
Penyata pendapatan perlu ada. Yang pertama awak perlu ada nama perniagaan, okey salin. Yang kedua awak perlu ada tajuk penyata. Okey. Yang ketiga awak perlu ada hasil jualan. Yang keempat awak perlu ada kos jualan. Yang kelima awak perlu ada hasil operasi perniagaan. Keenam perlu ada belanja operasi perniagaan. Okey. Yang ketujuh awak perlu ada untung atau rugi perniagaan. Okey. Okey. Boleh? So awak perlu ada ni dalam sesebuah penyata pendapatan. Okey. Nanti awak akan buat ni kalau untuk kerja khusus. Mungkin ada untuk awak ni. Okey. So nanti okey, dalam pengenalan definisi tadi, definisi maksud penyata pendapatan tadi, dia ada kata akaun penyata pendapatan terbahagi kepada ada akaun perdagangan dengan akaun untung rugi. So yang mana yang merupakan akaun perdagangan? Akaun perdagangan adalah dia kata adalah apa tadi jualan, jualan yang atas ni. Hasil jualan dengan kos jualan. Okey. So kalau dekat sini okey. Untuk akaun perdagangan, okey, boleh ada sini jualan dengan kos jualan dengan hasil apa tadi jap. Okey ni, perlu ada jualan bersih dengan kos jualan. Okey. Untuk akaun perdagangan kena ada jualan bersih dengan kos jualan. Okey. Okey, so kat sini mana dia punya jualan bersih dengan kos jualan. Okey ni. Ini adalah nampak. Sekejap. Raw something. Okey, so ini adalah sampai sini adalah akaun perdagangan. Okey. Akaun perdagangan. Sorry, tulisan macam apa dah. Okay, so ini adalah akaun perdagangan. Ada jualan bersih dengan kos jualan. Okay. Yang cikgu tanda ni. Awak boleh lorek dekat awak punya book teks. Okay. So ini adalah akaun perdagangan. Okay. Dah lorek dah. Hai Fatah baru masuk. Okay. Nanti kalau siapa tak sempat kelas ni, cikgu record, boleh refer dekat YouTube Very Good Tuition YouTube channel, okay.
So awak boleh search je, cari je very good tuition dan awak boleh akses video kelas ni, okey? Kalau tak sempat, okey? So ini adalah akaun perdagangan, iaitu jualan bersih hingga kos jualan ni, okey? Dan yang mana akaun untung rugi? Akaun untung rugi yang kat bawah ni, okey? Yang ni. Hasil dengan belanja, okey? Hasil dengan belanja. So awak akan nampak kat sini, ini adalah akaun untung rugi. So, penyata pendapatan terbahagi kepada akaun perdagangan dengan akaun untung rugi. Okey. Biasanya kalau untuk SPM senang je, dia tak ada tanya pelik-pelik. Tapi awak kena ingatlah formula mana, macam mana nak kira kos jualan, macam mana nak kira jualan bersih, macam mana nak kira kos belian. So awak kena ingatlah formula tu. Okey. Okey. Okey, salinan ni 1 hingga 7 ni perlu ada dalam penyata pendapatan. Okey, seterusnya. Okey. Kat sini dulu. Okey, next kita tengok yang ni. Okey, contoh lain untuk akaun penyata pendapatan. Okey. So boleh tengok kat sini. Okey. So boleh tengok kat sini. Okey. Apa yang perlu ada dalam penyata pendapatan untuk awak, bagi awak nampak lagi, okey, perlu ada nama perniagaan, okey, dan story nasi lemak. Okey, contoh. Tajuk penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Disember 2020, contoh. Okey, perlu ada hasil perniagaan, okey. Hasil jualan lah, okey. Perlu ada kos jualan. Dekat sinilah dia nak bagi tahu sini. Jualan sampai kos jualan ni adalah akaun perdagangan. Okey. Kos jualan, kos belanja barang niaga awak beli, inventory awal, berapa perbelanjaan awak awal, okey. Belian berapa beli, kos barang untuk awak jual tu berapa. So inventory akhir berapa, okey. So dia ada cara kira dia. Okey. Dan seterusnya ada akaun untung rugi di mana ada hasil, contoh dia terima komisen, okey. Dan perlu ada belanja, okey. Contoh apa awak bayar sewa ke, gaji ke, insurans pekerja ke, kaedah bayaran, okey. So ini adalah belanja operasi perniagaan, hasil operasi perniagaan, dan last perlu ada untung ataupun rugi. So ini adalah untung bersih perniagaan. So, macam mana nak kira? Okay, dekat dalam buku teks tu dia ada dah bagi. Okay, jualan, contohlah jualan awak dapat 80,968. Tolak ulangan jualan, awak akan dapat jualan bersih. Okay. Jualan tolak dengan pulangan jualan, awak akan dapat jawapan untuk jualan bersih. Okay. Cikgu tak nak tulis lagi formula tu. Okay. Nak tunjuk dulu ke awak macam mana. Okay. Macam mana nak dapatkan jualan bersih? Okay. Jualan tolak dengan pulangan jualan. Contohlah jualan awak 8, okay. Cikgu bagi contoh RM10 lah. Contoh contoh jualan hari ni adalah awak menjual kuih, contoh RM50. Okey, pulangan jualan tu apa? Maksudnya hasil daripada kuih tu ada yang tak habis kan, ada tak yang tak habis dijual, itu dikira kita panggil pulangan jualan. Maksudnya daripada RM50 tu
berapa keping kuih awak yang tak terjual, itu adalah dikira pulangan jualan. Contohlah awak ada 100 biji dan awak dapat RM50. Okey, 100 biji yang terjual hanya 50 biji. Jadi ada lagi 50 biji yang tak terjual. Jadi berapa yang awak dapat pulangan jualan awak daripada RM50 tu. Maksudnya kalau RM50, okey, RM50, 100 biji RM50. Jadi satu tu kalau 50 biji tak terjual, maksudnya awak hanya mendapat pulangan jualan RM25. Okey. RM50 tolak RM25. Jadi awak jualan bersih awak hanyalah RM25. Okey, faham kat situ? Okey. So nak tahu jualan bersih berapa? Jualan, hasil jualan tolak dengan pulangan jualan. Okey, pulangan jualan tu jualan yang tak laku lah, orang tak nak beli. Okey, yang lebihan daripada jualan tu. Okey. Okey, next. Okey, jualan bersih dapat. So nak tahu kos jualan. Okey. Macam mana nak tahu kos jualan berapa? Kos jualan adalah ni. Inventory awal, belian, kos barang untuk dijual dan tolak inventory akhir. Okey, so tak nak pening ni lagi. Okey, nanti kita akan tengok dulu dia punya formula. Okey, kita ada less than 1 minute. Lepas ni kita continue lagi untuk kelas seterusnya. Okey, macam biasa. Ni tak cukup. Sekejap. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang bubble-bubble ni, okey, ini adalah yang perlu ada dalam penyata pendapatan. Okey, ada jualan bersih, okey, ada kos belian, ada belian bersih, ada untung kasar, ada